Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 19 Ogos 2021 bersama saya Grace Chondi. Berita dimulakan dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Miri komited memastikan semua penduduk di bahagian Miri menerima imunisasi COVID-19. Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri Datuk Lee Kim Chin dalam pengiraan medianya pada Isnin selepas mempengerusikan mesyuarat JPBB Miri berkata, penubuhan task force merupakan langkah proaktif yang dilaksanakan JPBB Miri bagi memastikan semua penduduk bahagian Miri yang berkelayakan menerima vaksin COVID-19. Antara tujuan penubuhan task force ialah untuk mengesan penduduk yang berumur 18 tahun dan ke atas serta memastikan masyarakat penandi pedalaman Miri khususnya bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Dalam mesyuarat berasingan bersama sektor perbankan di Bandar Miri pada Ahad, Datuk Lee yang Menteri Pengangkutan meminta 8 buah bank yang ada di bahagian Miri mencari jalan terbaik bagi mengatasi masalah barisan yang panjang selain menambah baik perkhidmatan masing-masing dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Dalam perbincangan itu, pihak bank telah memberi jaminan akan menambah baik urusan perkhidmatan perbankan masing-masing selain memastikan aspek seperti penjarakan fizikal dipatuhi dengan ketat. Berikutnya, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, telah mengadakan lawatan ke projek pembinaan Masjid Baharu Kampung Bakam pada Selasa. Projek tersebut menelan kos sebanyak RM3 juta dan berjalan lancar dan dijangka siap dalam tempoh 6 bulan akan datang. Dalam projek itu, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak RM2 juta bagi menjayakan projek pembinaan itu dan selebihnya adalah wakaf dan hasil kutipan dari penduduk-penduduk sekitar kawasan Kampung Bakam dan Bandar Miri. Hadir sama dalam lawatan itu Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni dan Adun Lambe Ripin Lamat. Masih lagi berita di Miri, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Transformasi Luar Bandar Datuk Iqbal Honjoik telah mempengerusikan mesyuarat COVID-19 Immunisation Task Force CITF Sarawak mengenai imunisasi bawah 18 tahun bagi mendengar perkembangan terkini program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bahagian Miri di Dewan Universiti Kertin pada Rabu. Mesyuarat turut dihadiri ahli-ahli JPBB Miri itu juga membincangkan mengenai program imunisasi COVID-19 yang akan membabitkan pelajar-pelajar sekolah atau bagi mereka yang berumur 12 hingga 17 tahun di bahagian Miri. Selain itu, maklumat dan statistik pelajar sekolah serta keperluan lain untuk melaksanakan program ini juga telah dibincangkan membabitkan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Miri, JPBD Subis dan PPD Baram dengan CITF Sarawak. Selesai mempengerusikan mesyuarat, Datuk Iqbal Honjoik telah mengadakan lawatan dan tinjauan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Universiti Kertin dan meluangkan masa beramah mesra dengan petugas serta sukarelawan di PPV tersebut. Berita diteruskan dengan sejumlah RM973,000 geran projek kecil luar bandar MRP telah diagihkan kepada 45 orang penerima dalam majlis yang disebunakan Adun Balingian Abdul Yaqub Arbi di Menara Pehin Setia Raja Mukah pada Rabu. Antara penerima geran MRP Adun Balingian ialah Terdahulu, dalam ucapannya, Abdul Yaqub berpesan agar geran yang diterima itu tidak disalahguna dan digunakan dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan aktiviti atau program yang dirancang dan memberi manfaat kepada masyarakat. Geran ini membolehkan penerima melaksanakan aktiviti program-program yang dirancang agar dapat memberi manfaat bersama dengan memanfaatkan geran tersebut sebaik mungkin dan jangan sekali disalahguna. Jadi penyerahan geran ini adalah keprihatinan Adun di kawasan ini, yaitu kawasan N58 Belengian dan kerajaan GPS kepada semua NGO dan persatuan-persatuan yang akan menerima nanti.
Manakala di Kabong, Adun Kabong Muhammad Cikade telah turun padang menyaksikan proses cabutan undi bagi projek transformasi luar bandar RTP 2020 bahagian Betong yang diadakan di Dewan Terbuka Pantai Tanjung Kembang pada Rabu. Proses cabutan undi bagi Fasa 5 2020 daerah Kabong adalah sebanyak 5 projek Jabatan Kerja Raya JKR dan 2 projek Majlis Daerah Saratok MDS. Sementara itu, bagi cabutan undi Fasa 1 2021, terdapat 2 projek JKR, 9 projek MDS dan 1 projek Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Terdahulu, Muhammad Cikade telah menyempurnakan simbolik penyerahan bantuan bakul makanan di Pusat Hikmat Dun Kabong pada Isnin. Penyerahan bantuan tersebut melibatkan 75 orang ibu tunggal dan orang kurang upaya OKU menerusi Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Kabong. Dalam pada itu, Ketua Penyelaras PPWS Kabong, Nur Ain Abdullah merakamkan penghargaan kepada wakil rakyat mereka atas bantuan yang diberikan. Berita selanjutnya, sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini sekali lagi disambut secara norma baharu ekoran pandemik COVID-19 yang masih melanda negara. Walaupun disambut dalam norma baharu, semangat merdeka tetap hidup di hati setiap rakyat. Tinjauan kru unit komunikasi awam Sarawak UKAS di Bandaraya Kuching mendapati bangunan-bangunan dan tempat membeli belah telah mula mengibar jalur gemilang dalam memupuk semangat patriotisme di Sarawak. Kru UKAS sempat menemubual beberapa anak muda mengenai sambutan Hari Kemerdekaan yang bakal menjelang tiba. Bagi pendapat Nurul Amalina Hamnan, beliau bersetuju sambutan Hari Kebangsaan disambut secara maya dan disiarkan di stesen TV maupun di media sosial agar semua rakyat dapat bersama menyaksikan kemeriahan sambutan itu. Okey, pada pandangan kami untuk Hari Kemerdekaan tu yang kita akan sambut 31 Ogos kelak, maybe kita boleh pola meraikannya secara norma baru. Boleh siarkan dekat TV. So, orang ramai pun boleh tangga sekali. Macam ni kita akan sambut kemerdekaannya. Sementara itu, Alif Iskandar pula menyeru agar semua rakyat mengibar jalur gemilang di rumah kediaman dan kenderaan bagi memeriahkan lagi suasana sambutan Hari Kebangsaan. Menyambut Hari Kemerdekaan tu cukuplah masa pandemik tu kes masih tinggi. Takjaklah bendera di kereta ke di rumah biar nampak suasana kegemilangan kita tu meriah walaupun masa pandemik tu. Manakala Abdul Halim pula berharap bahawa tahun hadapan sambutan Hari Kebangsaan disambut seperti sedia kala. Harapan kami pada tahun depan semoga kita semua dapat dapat menyambut kemerdekaan bersama-sama, dapat berkumpul. Macam tahun tu kemungkinan kita akan secara media aja daripada sosial media apa yang dah dapat nak berkumpul ramai-ramai. So harapan kami untuk tahun depan kita semua dapat berkumpul bersama-sama lah. Dia aja harapan kami. Malaysia boleh! Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.